Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 1 di mana saja awak berada, walaupun berada di sekolah mana sekalipun di seluruh Malaysia. Hari ini mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Seterusnya, untuk pelajaran hari ini, tajuknya pada hari ini ialah padankan saya. Jadi murid-murid sila buka muka surat 35. Muka surat 35 tajuknya ialah padankan saya. Kemahiran tata bahasa. Objektif murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Apa maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan apa penjodoh bilangan? Okey. Untuk tahu penjodoh bilangan, muka surat ni tadi, padangan saya ni di bahagian bawah sekali ni ada tulis kat situ ruangan bijak bahasa. Jadi semua murid tengok di bahagian bawah buku teks tu ada tulis bijak bahasa. Jom kita baca apa yang dia tulis kat situ. Bijak bahasa. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Contoh, seekor kucing, 2 biji guling, 5 buah rumah. Faham tak? Faham tak? Masih tak faham? Jangan pening-pening. Jom kita baca teks dulu. Okey, mari kita baca teks tersebut. Jom kita baca sama-sama. Tajuk dia ialah padankan saya. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku titik. Mereka, kenapa M huruf besar? Mereka M, kenapa M huruf besar? Sebab dia selepas titik mesti huruf besar menandakan permulaan ayat. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Jadi diorang nak buat penanda buku. Kita baca kotak yang berwarna jingga. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Okey. Perhatikan perkataan yang berwarna biru, keping. Di bawahnya pula, Prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Yang berwarna biru ialah helai. Sebut semua helai. Sebelah sini, bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Perkataan yang warna biru ialah bilah. Bawahnya, Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Perkataan yang biru ialah buah. Seterusnya, mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Perkataan yang biru ialah biji. Sekarang kita baca di bawahnya pula, yang kotak hijau. Sebelah sini, ikut saya, sekeping cardboard. Bawahnya, beberapa biji labuci. Ini labuci. Sebelah sini pula, beberapa helai benang bulu. Ni benang bulu, beberapa helai. Sebilah gunting. Ini gunting. Kata ini ialah bilah. Sebuah penebuk lubang. Ni penebuk lubang. Perkataan yang biru ialah buah. Jadi perkataan yang berwarna biru inilah dinamakan sebagai penjodoh bilangan. Yang mana penjodoh bilangan yang berwarna biru. Jadi dia kena, penjodoh bilangan ini kena baca bersama-sama dengan barang.
biasanya penjodoh bilangan tu mesti datang bersama dengan barang selepas tu. Contohnya sekeping cardboard. Ikut saya semua, sekeping cardboard. Kalau sekeping cardboard maknanya satu cardboard. Sekeping ni warna biru ni, sekeping cardboard. Okey, bawah dia kena sebut ikut saya, beberapa helai benang bulu. Beberapa helai benang bulu. Jadi penjodoh bilangannya ialah helai, barangnya ialah benang bulu ini, beberapa helai. Kenapa kita guna beberapa helai? Sebab kita tak tahu ada berapa helai dalam ni, ada berapa helai benang bulu kita tahu, jadi kita gunakan beberapa helai. Seterusnya ialah sebilah gunting. Ikut semua. Okey, kalau sebilah gunting, penjodoh bilangannya ialah bilah, barangnya ialah gunting. Ada berapa? Ada sebilah, maknanya satu je. Gunting tu satu je. Penjodoh bilangan seterusnya ialah buah. Sebuah penebuk lubang. Okey, barangnya apa? Barangnya ialah penebuk lubang. Ada berapa? Ada sebuah. Ini satu saja penebuk lubang. Seterusnya, beberapa biji labuci. Okey, penjodoh bilangannya ialah biji, barangnya ialah labuci. Ada berapa? Kita tak tahu dalam botol ni tadi. Kita tak tahu ada berapa labuci dalam botol tu tadi. Jadi kita gunakan beberapa. Jadi kita baca yang warna hijau ni, beberapa helai benang bulu. Kita tak tahu ada berapa helai. Bawah dia sebilah gunting. Ikut saya semua, sebilah gunting. Ada berapa tadi? Satu sebilah. Sebut ikut saya, sekeping cardboard. Penjodoh bilangannya keping, ada satu je. Cardboard tu ada satu warna biru. Seterusnya ikut saya, sebuah penebuk lubang. Okey, ada berapa penebuk lubang? Satu, sebuah saja. Dan terakhir, beberapa biji labuci. Barangnya ialah labuci. Ada berapa biji? Kita tak tahu. Jadi penjodoh bilangan ialah perkataan yang berwarna biru yang datang sebelum sesuatu benda, menunjukkan bilangan benda tu ada berapa. Setiap benda tu ada penjodoh bilangannya yang tersendiri, tak boleh campur-campur. Jadi kita akan belajar satu-satu. Contohnya ialah penjodoh bilangan keping. Ikut semua, keping. Kita gunakan keping untuk benda yang nipis dan agak keras. Nipis dan agak keras. Contohnya ialah kertas, kad, papan, roti. Itu kita gunakan keping di hadapannya. Contohnya sekeping yang menunjukkan bilangan satu. Contohnya sekeping kertas. Kertas tu ada satu lah. Sekeping kad, kad tu ada satu. Sekeping papan, papan tu ada satu. Sekeping roti, roti tu ada satu. Ni maknanya bilangan benda tu satu. Tapi kalau di hadapan keping tu ada dua, contohnya ada 3 kertas, kita namakan 3 keping kertas. Contohnya ada 2 keping kertas, 3 keping kertas, 4 keping kertas, 8 keping kertas, ataupun 8 keping papan ke, 4 keping kad ke. Kita letakkan angka, maknanya menunjukkan bilangan tu kita dah tahu ada berapa keping. Kalau bilangan tu kita tak tahu, kita letakkan beberapa di hadapannya. Contohnya beberapa keping. Contohnya kertas tu dalam kertas tu dalam kotak, kita tak tahu ada berapa, kita sebutlah beberapa keping kertas. Ataupun kad tu dalam sampul, ada kita tahu ada berapa keping. Yang penting banyak keping, jadi kita sebutlah beberapa keping kad, beberapa keping papan, beberapa keping roti. Penjodoh bilangan seterusnya ialah bilah. Bilah tu datang untuk benda-benda yang tajam, menunjukkan bilangan benda-benda yang tajam.
sahaja. Contoh benda tajam apa? Pisau, paku, jarum, parang, kapak dan sebagainya. Yang penting dia tajam. Kalau benda tajam tu hanya ada satu, kita letakkan se saja. Contohnya sebilah. Okey, sebilah paku, sebilah pisau, sebilah jarum. Contoh. Kalau bilangan tu kita dah tahu ada berapa. Contohnya paku tu ada, kapak tu ada 2. Jadi kita namakan 2 bilah kapak. Contohnya kalau rumah kita tu parang tu ada 7. Okey, kita sebutkan nombor 7 bilah parang. Okey, kena bezakan. Kalau satu kita kata sebilah. Kalau ada benda tu banyak, kita sebutlah bilangan dia. Tapi kalau benda tajam tu kita tak tahu, tak pasti berapa. Yang penting dia banyak, kita sebutlah beberapa bilah. Sebut semua beberapa bilah paku, beberapa bilah ini, beberapa bilah tombak. Ini salah ejaan, tak apalah. Okey, seterusnya ialah helai. Helai tu untuk barang yang macam mana? Untuk benda yang nipis dan lembut. Nipis yang tadi tu nipis dan agak keras. Helai ni kalau keping tadi nipis dan agak keras. Tapi kalau helai ni nipis dan lembut. Contohnya tisu kan nipis kan dan dia lembut. Lepas tu kain, tuala, cadar, baju dan sebagainya. Pun sama juga. Kalau satu kita tekan se depannya. Sehelai. Sehelai tisu, sehelai kain, sehelai tuala. Kalau bilangan tu kita boleh kira, kita tahu berapa jumlah dia. Contohnya 2 helai tisu, 3 helai kain, 4 helai tuala. Okey. Kalau bilangan tu kita tahu, contohnya tisu. Dalam tisu tu, dalam kotak tu ada berapa helai? Kita tak tahu. Kita letakkan apa tadi? Sama juga. Kita letakkan beberapa helai. Contoh beberapa helai tisu, beberapa helai kain, beberapa helai tuala dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah buah. Buah ni untuk apa pula? Ini ramai yang keliru. Bila sebut buah mesti teringat tembikai. Betul ke? Buah tu untuk tembikai. Buah ni ialah penjodoh bilangan untuk benda yang besar atau sangat besar. Contohnya buku, kereta, kapal, gunung dan yang paling besar planet. Ada tak sebut buah-buahan kat sini? Tak ada. Contoh, kalau saya kata kerusi, ada satu kerusi, sebuah kerusi. Ada satu buku, sebuah buku. Ada satu kereta, sebuah kereta. Kalau bilangan tu saya dapat kira. Contohnya buku tu ada 5, kita sebut 5 buah buku. Okey, kalau kita tak pasti tak pasti berapa jumlah, kita gunakan beberapa. Kita tak pandai kira, kita tak tahu berapa benda tu, berapa benda, ada berapa banyak. Contohnya bangunan, beberapa buah bangunan, beberapa buah kereta, beberapa buah kapal dan sebagainya. Boleh tak kita sebut sebuah tembikai, 2 buah apple? Boleh tak? Boleh ke tidak? Ada tak sebut nama buah ke atas? Tak boleh. Jangan gunakan buah, penjodoh bilangan buah untuk buah-buahan. Sebuah tembikai tak boleh. Ini tembikai ialah buah-buahan, ada penjodoh bilangannya yang sendiri. Jadi apa penjodoh bilangan untuk buah-buahan ni? Okey, buah-buahan kita gunakan penjodoh bilangan biji. Contohnya sebiji tembikai ataupun sebiji apple ke. Kalau ada satu, sebiji lah. Sebiji pisang, sebiji durian, sebiji manggis, sebiji mangga. Kalau bilangannya tu kita boleh kira 5 biji apple, 8 biji manggis. Kalau buah-buahan tu kita tak tahu berapa jumlahnya, gunakan apa tadi? Beberapa biji manggis, beberapa biji tembikai, beberapa biji mangga.
Okey, selain untuk buah biji juga digunakan untuk benda-benda bulat yang kecil. Contohnya tadi dekat buku teks, apa yang gunakan biji tadi? Labuci. Juga untuk contohnya untuk guli, sebiji guli. Kalau kita boleh kira 5 biji batu ke, ini bukannya, ini silap ni, 5 biji guli sebenarnya, 8 biji guli. Manggis tadi kita untuk buah-buahan juga, manggis tu pun untuk buah-buahan juga. Boleh lah juga kita gunakan manggis tadi. Ini kesilapan. Tapi masih betul, buah-buahan mesti guna biji macam kita belajar tadi kan. Tadi kita belajar buah-buahan kan, biji kan. Saya lupa saya nak edit. Okey, seterusnya batang. Batang ialah untuk benda yang berbentuk panjang. Contohnya sebatang pensil, sebatang pen. Kan pensel kan panjang, pen pun panjang kan. Itu kalau ada satu lah. Kalau boleh kira, letaklah berapa bilangan dia. Contohnya 5 batang mop. Mop pun benda yang bentuk panjang. 8 batang kayu. Kita boleh kira jumlahnya. Kalau tak pandai, tak boleh kira, kita tak tahu, samalah juga tadi. Beberapa batang pen, beberapa batang kayu, beberapa batang penyapu. Boleh tak gunakan untuk sebatang paku? Paku kan panjang. Ataupun 2 batang lembing. Lembing kan ada batang panjang kan. Boleh tak kita gunakan sesuai tak batang? Jawapannya ialah tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab lembing dan paku tadi kan benda yang tajam. Benda yang tajam kita gunakan sebilah paku, 2 bilah paku, beberapa batang lembing. Lembing kan tajam, tak boleh gunakan batang. Okey, itu saja pelajaran penjodoh bilangan pada hari ini. Seterusnya murid-murid, sila siapkan buku aktiviti jilid 1 muka surat 40. Itu saja pada hari ini. Jumpa lagi. Selamat belajar. Bye.